Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita pada hari ini. Okey, jadi subjek kita hari ini adalah subjek akhlak dan topik kita hari ini masih lagi adab berbudi bahasa. Okey, kamu boleh rujuk muka surat 5. Okey, kita tengok dekat situ. Yang ni kita akan bincangkan berkaitan dengan orang yang buruk budi bahasanya. Okey, kita tengok dekat situ. Tengok. Orang yang buruk budi bahasanya ialah orang yang menggunakan bahasa yang kurang sopan dalam pergaulan antaranya. Okey, kita tengok yang pertama, bercakap dengan kasar dan tinggi suara. Bercakap dengan kasar dan tinggi suara. Cakap hang ni tak guna lah, hang ni apalah, hang ni. Yang tu belum cakap lagi yang bukan mencarut. Kalau dapat dekat ustaz tu, ustaz ambil cabai cili padi tu, ustaz bagi dekat dia makan. Cakap yang bukan. Bagi dia makan cabai tu, bagi dia makan cili tu, baru dia tahu. Biasa sangat. Jangan cakap bukan. Tambah lagi kita dengan ibu bapa kita. Kejap lah. Lepas tu buat muka lagi. Sebelum ni ustaz dah terang dah. Kejap lah. Mak ni apalah. Kalau dapat kat ustaz tu, ustaz dah dah bagi dah cili dekat dia tu, baru dia rasa sikit. Okey. Cakap dengan sopan. Jangan cakap kasar ataupun tinggi suara. Dengan ibu bapa kita lagi lah tak boleh. Cakap baik-baik, cakap elok-elok. Okay. Yang kedua, tidak mahu memohon maaf bila melakukan kesalahan. Yang ni yang kedua ni. Bila dia buat salah, dia tak mau mohon maaf. Ataupun sekiranya, okey, dengar, bila kita dengan ibu bapa kita, walaupun kita rasa macam kita ni betul, kita yang kena mohon maaf. Sebab apa? Ibu bapa sentiasa betul. Okay, boleh. Kita ni sebagai anak kena mohon maaf. Bukan tunggu raya je. Bukannya kita rasa macam kita ni betul. Kita ni betul sangat. Apa yang kita cakap ni kita betul sangat. Apa yang kita buat ni kita rasa betul. Tak. Ibu bapa yang selalu betul. Macam mana kalau ibu bapa kita buat salah, macam mana kita nak tegur? Ada cara-cara dia. Cara yang paling mudah apa dia? Berdoa. Berdoa minta kat Allah, ya Allah. Takkan kita nak marah mak bapa kita kalau buat salah? Tak. Dalam hal-hal agama, kita ada hikmah-hikmah untuk kita nak menegur ibu bapa kita. Itulah hikmah dia. Kita banyakkan berdoa. Jangan terus salahkan, marah-marah mak. Contoh mak kita kalau buat salah tu, kita terus marah. Apalah mak ni buat salah sekian ni, apalah mak ni. Tak, kita tegur dengan berdoa. Okey, yang seterusnya, sentiasa meninggi diri bila bercakap. Inilah sifat-sifat syaitan, iblis. Wastakbara wa kana minal kafirin. Illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis ni dia meninggi diri, sombong. Dia kata, aku ni diciptakan daripada api, lagi mulia daripada tanah. Kenapa aku nak kena sujud dekat Nabi Adam? Lepas tu dia rasa dia sombong, bongkak. Dan dia digolong dalam golongan orang-orang yang kafir. Okey. Tidak suka bertegur sapa. Tidak suka bertegur sapa ni maksudnya kamu tak suka bila jumpa ustaz ke, kamu lari-lari pergi menyorok. Ataupun kamu jumpa kawan kamu buat je, buat tak tahu je. Tegurlah kamu, assalamualaikum, bagi salam dulu. Sampai sahabat Nabi nak bagi salam dekat Nabi, mesti Nabi akan bagi salam dulu. Dia assalamualaikum. Nabi bagi salam dulu. Sebab apa? Bila kita bagi salam, maksud dia kita ni merendahkan diri kita, martabat diri kita ni kita rendahkan.
Sebab apa? Kita mendoakan kemuliaan sahabat kita. Okey. Sombong dan sentiasa bermasam muka. Yang ni satu lagi ni. Jenis yang suka sombong dan bermasam muka. Asyik-asyik tarik muka. Muka kelat. Tidak bersyukur dan berterima kasih bila mendapat sesuatu. Ini kita cuba cuba praktikkan. Macam mana? Bila kita ada sesiapa yang bagi, kita kata, kita ucap terima kasih. Terima kasih. Ataupun ibu kamu kata minta maaf, ibu kamu bagi kamu apa-apa, terima kasih ibu. Benda ni berat sangat nak sebut kat mulut kita. Terima kasih ibu, terima kasih cikgu. Cikgu dah keluar dah ajar kita. Terima kasih cikgu, ajar kami. Okey. Yang seterusnya, ketujuh, menggunakan bahasa kesat dan kurang sopan. Inilah yang Ustaz tak nak. Kamu duk kata dekat kawan kamu ejek kawan kamu, kulit gelap sikit kamu kata hitam lah. Adakah dia minta dia jadi hitam? Tak. Dia pakai sim mata, kamu kata Nobita lah. Tak. Ini semua pemberian daripada Allah. Kulit kita, muka kita, badan kita, semuanya dah ditentukan oleh Allah. Kamu kata tu maksudnya kamu telah menghina Allah. Sebab Allah yang ciptakan dia. Sebab tu Ustaz tak nak kamu suka mengejek, guna kata-kata kesat, dia cakap yang bukan-bukan. Kalau dapat dekat Ustaz tu, insya-Allah Ustaz akan bagi amaran dulu yang pertama. Yang kedua tu, Ustaz telefon ibu bapa kamu dan Ustaz kata nak bagi cabai dekat mulut dia, cili padi. Biar dia rasa pedas sikit lidah dia tu. Okey. Oleh itu, kita tengok. Oleh itu, kita hendaklah menjaga budi bahasa walaupun di mana sahaja kita berada. Kita perlu bercakap dengan sopan dan manis muka, senyum. Senyum, tak perlu kata apa-apa. Okey. Sentiasa bertegur sapa dan selalu memohon maaf bila melakukan kesalahan. Mohon maaf. Bukannya tunggu hari raya je kita mohon maaf. Bila-bila pun, bila kita buat salah, kita mohon maaf. Jadikan ucapan terima kasih sebagai amalan dalam kehidupan kita. Okey, contoh kita beli makanan ke, ataupun kita pergi mana-mana ke, terima kasih. Ada orang bagi kat kita, ataupun kita dapat apa-apa saja, kita ucapkan terima kasih. Okey, kita tengok dekat situ kata bidalan. Okey. Tengok kata bidalan, yang baik itu budi, yang indah itu bahasa. Sebenarnya ada atas lagi tu. Yang merah itu saga, yang baik itu budi, yang indah itu bahasa. Ustaz pun tak berapa nak ingat yang atas tu. Okey, seterusnya. Budi pekerti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Budi pekerti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, Ustaz, ada satu hadis Allahumma salli ala Muhammad. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku ini diutuskan liutammima makarimal akhlaq, untuk menyempurnakan akhlak. Okey, lepas mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, tugas kedua baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa dia? Menyempurnakan akhlak. Seperti yang kita belajar sirah, orang Arab jahiliah sangat-sangatlah jahil. Okey. Jadi akhlak Nabi, masya-Allah, akhlak Nabi tu seperti Al-Quran. Sangat indah, sangat mulia. Okey. Kita tengok kat situ, budi pekerti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah akhlak mulia
yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa mengajar dan menunjukkan sendiri contoh teladan mengenai erti ketinggian dan kemuliaan budi pekerti. Nabi tunjuk dekat para sahabat. Okey, dan para sahabat pun ikut cara Nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga diutuskan untuk mengajar dan memperbaiki budi pekerti atau akhlak manusia. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Dan sesungguhnya bahawa sesungguhnya engkau yakni Muhammad mempunyai akhlak yang baik. Akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat-sangatlah baik. Okey, tengok dekat situ. Okey. Ini diriwayatkan daripada Sayyidina Anas. Okey. An Anas radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nas khuluqan. Ahsanan nas khuluqan. Muttafaqun alaih, ya, muttafaqun alaih, riwayat Bukhari dan Muslim. Daripada Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah adalah orang yang mempunyai akhlak yang paling baik. Akhlak yang paling baik. Masya-Allah. Alhamdulillah. Okey, kita tengok kat situ. Antara contoh-contoh budi pekerti Rasulullah, kejap lagi Ustaz nak kamu salin kat dalam buku akhlak-akhlak budi pekerti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga Ustaz nak tambah dekat sini. Okey. 4 sifat wajib yang ada pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, yang pertama apa dia? As-Siddiq. Al-amanah. Tabliq. Okey, 4 sifat. Ini sifat wajib bagi Nabi. Adapun kamu tulis yang ada dekat sini. Okey, amanah, belas kasihan, murah hati, sabar, pemurah, berani, adil, tawaddu', ikhlas, jihad, jujur, merendah diri, pemaaf, menahan marah, bertanggungjawab. Okey, lagi apa tu Ustaz? Lemah lembut, berbudi bahasa, bersopan santun, toleransi. Toleransi ni apa dia? Betul ansur. Toleransi, betul ansur. Hormat, menghormati, menepati janji, kasih sayang, zuhud, berlapang dada. Okey. Zuhud, berlapang dada. Okey. Zuhud tu macam mana? Dia tanya, zuhud tu macam mana Ustaz? Kami tahu zuhud tapi tak tahu macam mana. Zuhud tu ada sekadar sahaja. Tidak berlebih-lebihan. Ada waktu satu ketika baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda yang mulia ni lapar. Padahal baginda sallallahu alaihi wasallam ni boleh dikira raja. Nabi Muhammad khalifah, Nabi yang mulia lapar. Nampak? Nabi tidak berlebih-lebihan, zuhud, pakai sekadar sahaja tapi kemas cantik. Boleh setakat tu. Okey. Itu kisah teladan. Okey. Kisah teladan. Okey. Kisah teladan tak apa, kamu boleh baca sendiri. Okey, yang seterusnya menjaga lidah. Muka surat 10, menjaga lidah. Okey. Lidah adalah anggota badan manusia yang sangat
Merbahaya. Okey, Ustaz tak nak guna perkataan merbahaya. Berbahaya. Ingat, merbahaya tidak ada imbuhan awalan merbahaya. Boleh garis dekat situ. Berbahaya. Sekiranya tidak dijaga dengan baik. Lidah ni kita panggil apa dia? Anggota yang tidak bertulang tapi tajam. Lidah. Lidah tak bertulang tapi tajam. Kata-kata dia boleh menusuk hati. Kerana lidah, badan binasa. Okey. Kerana mulut, badan binasa. Okey, seterusnya, manusia akan selamat hidup di dunia dan di akhirat sekiranya dapat menjaga lidah dengan bertutur kata yang baik. Rasulullah SAW berpesan supaya kita sentiasa mengawal lidah kerana lidah boleh menyebabkan berlaku permusuhan. Sebab tu boleh berlaku permusuhan. Kenapa? Dia fitnah, dia kata dekat orang. Dia kata dekat orang ni, lepas tu orang ni tak puas hati, lepas tu gaduh. Dah jadi permusuhan. Ataupun dia fitnah. Orang tu tak buat, tapi dia fitnah, dia kata orang tu buat. Yang tu belum lagi kita mengumpat. Cakap benda yang betul dikira mengumpat. Orang cakap benda yang betul tapi orang tu tak suka, mengumpat. Cakap benda yang salah dikira fitnah. Hati-hati dengan lidah. Lidah juga boleh menyebabkan seorang itu dimasukkan ke dalam neraka Jahannam. Okey, kita boleh tengok dekat situ Rasulullah SAW menyeru kita menggunakan lidah untuk bercakap mengenai perkara yang baik. Okey. Dekat situ muka surat seterusnya. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa qulu lin-nasi husna. Artinya, dan katakanlah kepada sesama manusia perkataan yang baik. Jangan cakap yang bukan-bukan. Jangan cakap kasar, jangan cakap tinggi suara. Jangan cakap yang kata-kata kesat. Ustaz banyak kali dah dengar ni. Pernah Ustaz di sekolah, sekolah di Pulau Pinang, ada yang bergaduh dari darjah 1, dari darjah 2 sampai darjah 6. Dia berdendam sebab apa? Si A ni kata dekat si B ni, lepas tu pukul si B ni. Jadi dah darjah 6, si B ni tak puas hati, gaduh. Sebab apa? Sebab perkataan, percakapan. Sampai darjah 6 tu, dendam tu masih ada lagi. Okey, kita tengok dekat situ. Okey. Sabda Rasulullah SAW. Okey, yang ni hadis ni dia ambil pendek, tapi Ustaz ingat hadis ni. Okey. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khair aw liyasmut. Berkata yang baik ataupun diam. Aw liyasmut, diam. Berkata falyaqul khair aw liyasmut. Kata yang baik ataupun diam. Kalau tak ada apa-apa yang nak cakap, diam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jaruhu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu atau kama qala. Okey, rawahul Bukhari wal Muslim, muttafaqun alaih juga. Okey, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah ia berkata baik ataupun diam sahaja. Kalau tak ada benda apa yang nak cakap, diam. Okey, tengok dekat situ, fikir sejenak. Fikir seketika. Jika kamu berada di rumah orang, jagalah matamu. Bila ada dekat rumah orang, jaga mata. Jangan mata melila, duk tengok-tengok sana sini, tak elok. Okey. Jika kamu berada di tengah orang ramai, jagalah lidahmu. Bila kita ada dengan orang ramai, jaga lidah kita, jangan cakap yang bukan-bukan. Jika kamu berada dalam majlis jamuan, jagalah perangaimu, tingkah lakumu.
Okey, dekat sini apa? Jaga mata, jaga lidah dan jaga tingkah laku, perangaimu. Bila kita ada dekat jamuan mana-mana, kita duduk elok-elok, duduk baik-baik. Okey, boleh setakat tu Ustaz nak? Okey. Okey, kita akan Ustaz nak kamu buat latihan yang Ustaz bagi waktu drive thru tu, dan juga simpan untuk apa Ustaz akan tanda selepas kita dah masuk sekolah, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga mata, jaga hati, jaga lidah, jaga tingkah laku. Assalamualaikum.